dalam modul Yapim. Okey, siapa nak jawab ni? Sistem pentadbiran pusat ni. Cuba, siapa yang on mic boleh cuba pelajar? Lagi cuba, lagi seronok kita. Kawan-kawan lain boleh dengar dan kita juga dapat pahala lah. Kita bantu rakan-rakan kita. Senang, kita dah belajar ni sistem pusat ni tadi. Katakan dia nak 4 markah. Siapa boleh bagi respon? Sistem pentadbiran peringkat pusat dalam KMM ialah Cuba. Ramai ni takkan tak boleh cuba. Siapa nak cuba? Lelaki. Pembersia. Good, Ashraf. Kita kena ceritakan sistem 4 lipatan. Sistem pembesar peringkat pusat dalam KMM ialah sistem 4 lipatan. Yang diketuai oleh siapa? Dan kita kena pecahkan pentadbiran tadi. Bendahara buat apa? Sistem pegangan. Sama dengan jawapan kawan kita tulis di chat tu. Cuma bentuk soalan saja. Bentuk soalan saja dia tukar. Takkan tak ada yang nak cuba? Ada tak pelajar cuba tulis di chat? Okey, cuba. Boleh baca. Sistem pentadbiran peringkat pusat dalam KMM ialah sistem 4 lipatan. Sistem ini diketuai oleh Sultan, di mana Sultan dibantu oleh para pembesar seperti Bendahara, Temenggung dan Laksamana. Okey, good. Dapat 3 poin dah tu. Okey, satu lagi. Bendahara berperanan sebagai ketua pentadbir dan ketua terus angkatan perang. Manakala full mark. Nampak. Di mana kalau kita nak mudah pun senang simple saja. Pembesar ini mempunyai tugas, contohnya bendahara tam. Nampak ayat kita kan? Dia tak kisah good. Kita nampak. Mudahnya cikgu. Ya, memang mudah. Soalan ini jawapan nak sama je. Ya, memang nak sama. Kalau kita tengok sistem ini dengan soalan yang cikgu bagi, sama tak? Samalah. Dia kata tadi peringkat pusat. Ya, ini sistem pentadbiran. Samalah. Cuma nak 4, ada nak 6. Kalau dia nak 8, lagi perinci kita nak buat. Mungkin kita boleh bagi kawasan pegangan, tugas-tugas penghulu bendahari. Jadi soalan ini 2 muka surat saja pelajar. Jangan kita tak dapatlah, rugi ya. Okey, clear soalan sistem pentadbiran ni. Ada yang nak bertanya? Kalau kita tengok sistem pentadbiran ni, 2 muka surat saja. 1, 2. Kalau kita nak baca pun kita nampak, senangnya cikgu. Saya rasa kenapalah saya tak baca. Sebelum cikgu dah buat video yang ini. Video ini saja ada 3. Pusat pegangan. Okey, clear pada? Kita masuk yang kedua. Yang kedua ialah undang-undang. Baik. Soalan Kelantan, dia minta apa? Jelaskan perkara yang terkandung dalam hukum kanun dan dia bagi 2 situ. Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Bermaksud pelajar, kalau dia nak bagi dan saja, pelajar kena jawab seimbang lah. Kena jawab seimbang. Macam soalan yang cikgu dah bincang dulu. Cuba tengok soalan ini, pelajar. Bagaimana undang-undang? Dia kata, maklumat berikut berkaitan dengan sistem perundangan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana undang-undang tersebut dapat memantapkan sistem pentadbiran? Dia kata, dapat memantapkan Kesultanan Melayu Melaka. Itu soalan. Dan kalau kita tengok soalan di sini, ini cikgu nak buka soalan percubaan. Kita tengok soalan negeri Kelantan. Okey, cuba tengok soalan ini pelajar. Apakah perkara yang terkandung dalam
undang-undang tersebut. Okey, sebelum kita sentuh, terus pelajar bagi respon. Apa yang kita nampak? Dia nak dua lah cikgu. Dia nak dua. Di sini dia nak dua. Kita kena sebut sedikit. Okey, apa yang nak cerita? Siapa nak bagi respon ni? Kita pun garis. Dia nak perkara yang terkandung. Kita buat rangka sikit lah. Kita buat sini rangka. Rangka ini ada berapa fasal. Okay. Kalau yang rasi dia kata jenayah dan percukaian. Good. Sebelum tu ada lagi. Sebelum apa lagi kita nak cerita? Mengandungi 44 fasal. Ya, kita letak sini dulu. 44 pasal. Okey. 44 pasal. Hukum kanun ni undang-undang di mana? Di darat. Undang-undang di darat. Good. Owiga dah cuba jawab tu. Good. Okey, good. Lepas cikgu baca Owiga ya. Okey. Undang-undang laut, di laut lah. Diketahui oleh siapa undang-undang laut ni? Siapa yang mengetahui undang-undang di laut? Nahkoda. Good. Okey, bila sebut nahkoda, pelajar terus nampak. Nahkoda apa yang pelajar ingat? Ingat satu pun cukup. Raja dalam pelayaran. Nama nahkoda dia ada jawatan dia. Nahkoda apa? Sahak. Nahkoda sahak. Good. Mungkin kita kata sahak, jenal. Kita elok kita buat rangka macam ini dulu pelajar. Baru kita nampak. Kedua-dua undang-undang ini membicarakan berkaitan dengan jenayah. Ini nampak? Melaka pun, kanun pun ada mencuri, undang-undang laut Melaka pun ada mencuri. Jadi bila kita nak jawab, Owiga dia dah letak jawapan dekat chat. Jadi cikgu tengok jawapan sekejap. Pelajar pun boleh tengok jawapan. Jadi tak apa pelajar kalau nak cikgu komen, tulis dekat chat. Cikgu akan komen lah. Okey. Hai Yua. Okey, kita tengok di sini. Perkara yang terkandung dalam hukum kanun Melaka ialah bidang kuasa sultan dan jenayah. Okey, kita tengok di situ. Jadi kita tengok ada pelajar yang nak mengganggu. Jadi kita nampak tak kenalah. Cikgu tak nak letakkan peraturan yang agak sukar untuk kita belajar. Jadi bila kita dah tingkatan 5 ni, kita pun faham kan? Okey. Jadi nampak perkara yang terkandung ialah hukum kanun Melaka ialah bidang kuasa sultan dan pembesar dan jenayah. Undang-undang laut Melaka jenayah tak apa. Soalan itu dia boleh jelas lagi, Owiga. Macam mana cikgu nak kata lebih jelas? Okey. Cuba kita tengok pada buku teks. Dia kata direct saja. Hukum kanun Melaka, terus kita ingat 44 pasal. Okey. Membicarakan apa? Terus kita ambil satu. Jenayah. Terus kita fakta ada contoh uraian. Jenayah apa yang paling mudah pelajar ingat? Cuba tengok. Jenayah mana yang paling pelajar mudah ingat? Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Mencuri. Kita dah dapat 3 poin. Ya cikgu, jenayah seperti mencuri. Kalau kita dapat ingat fasal 5.1 ini, itu satu bonus kepada kita. Tapi Owiga tadi dia terangkan yang ini. Owiga dia lebih advance. Dia terangkan tentang peranan pembesar. Cikgu tak kata salah. Cuma cikgu kata Owiga dia tertinggal. Satu poin yang lebih mudah daripada kita nak ingat kan. Kalau tugas pembesar ni fahamlah. Pembesar, dapat juga 2 di sini. Tak salah. Dia tak salah. Cuma sepatutnya ada lagi yang poin yang lebih mudah. Okey, good. Pelajar. Okey. Bila kita katakan hukum undang-undang laut pula, sama. Pertama, terus kita letak undang-undang laut di laut lah. Good. Ada diketuai oleh nahkoda. Tadi cikgu dah soal. Nahkoda mana yang pelajar mudah ingat? Kalau pelajar, cikgu kata, kalau susah sangat, awak kenalkan diri awak lah. Nahkoda apa? Nahkoda diri. Nahkoda diri lah. Tapi ada pelajar dia boleh kenal jenal, sahak. Baik. Undang-undang apa yang pelajar senang kita nak ingat?
sama juga pelajar. Dia ada jenayah. Dia ada jenayah. Cikgu nak bagi mudah dulu. Dia ada jenayah. Contohnya, mencuri. Dua perkara yang sama. Cikgu, Ya. yang laut Melaka tu jenayah kita cerita juga pasal mencuri. Lepas tu yang laut tu kita cerita sekali lagi jenayah mencuri, tak apa ke? Betul. Boleh. Dia kita gabungkan. Sebab markahnya 3 je. Kita boleh gabungkan. Kedua-dua undang-undang ini membicarakan kes jenayah. Nampak? Iaitu mencuri. Nampak kita gabungkan. Sebab soalan ini markahnya 3 je. Dia tak banyak. Kalau ni sorry, Kelantan tadi kan. Dia nak 3 poin saja. Tapi kalau kita ada soalan tu 4, 6, kita boleh lebih detail kan. Ini kita nampak. Okey. Soalan kedua. Mengapakah undang-undang tersebut digubal oleh pemerintah Kesultanan Melayu Melaka? Agak-agak kenapa undang-undang ni digubal? Di mana kita nak ambil? Cikgu dekat buku teks ada ke? Selalu pelajar, cikgu dekat buku teks ada tak ada? Saya tak nampak pun. Pelajar akan cakap, apa tujuan undang-undang ni buat? Nampak di mana kita nak ambil? Di mana pelajar? Sinilah bawah ni. Apa yang kita nampak di sini? Pentadbiran yang tersusun dan menjaminkan perjalanan pemerintahan yang lancar dan cekap, menjamin keselamatan kesultanan ini, mewujudkan keharmonian, membawakan kemakmuran dan sebagainya pelajar. Itu soalan pada pandangan cikgu. Okey, good. Kita baca jawapan Adrin. Undang-undang digubal. Good, Adrin. Kalau cikgu buka sekejap dekat chat, kita tengok jawapan sahabat kita ni. Okey, kita ada jawapan. Undang-undang digubal oleh Pemerintah Kesultanan Melaka untuk mewujudkan pentadbiran yang tersusun. Good. Hal ini dapat mengukuhkan pentadbiran. Good. 2. Dan menjamin. Baru 3 Adrin. 1 lagi tinggal. Dia nak makan 4. Makan 4 ke 3 tadi? Cuba tengok balik. Lupa cikgu. Makan 3. Good Adrin. Patut Adrin buat 3 je. Makan 3. Dapat ada 3 poin. Kalau kita nampak situ, mudahnya soalan cikgu. Jadi kalau kita tengok, ada soalan yang pada pandangan cikgu, kita sebenarnya boleh dapat markah yang baik dalam bab ini. Kalau dia soal macam mana, macam sahabat saya Cikgu Yusof, dia buat nota kan. Jadi kalau pelajar boleh follow nota dia tu pun bagus. Dia dapat membantu pelajar kan, untuk kita menguasai ini. Kalau dalam nota ni, apa dia nak soal? Sebab kita dah tahu dah pelajar. Bila kita belajar bab ini, ini cikgu lajukan, pelajar akan nampak. Bila kita katakan soalan, contoh cikgu ambil soalan mana? Ini soalan ciri negara bangsa. Ini soalan Kedah. Kedah dia menyoal yang ini pelajar. Okey, good. Kinah dah kongsi apa tu Kinah. Okey, cuba kita tengok. Ini soalan Kedah. 1.2. Kedah dengan Pahang sama. Cikgu laju sikit lah. Nanti pelajar dapat PowerPoint ini, pelajar boleh tengok lah. Ini soalan senang pelajar. Kedah, Pahang sama. Tapi paling banyak inilah soalan yang berkaitan dengan 1.3 yang kita duk bincang sekarang ini. Cuba ini cuba pelajar tengok. Apakah peranan pembesar? Peranan pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kita nampak. Terus juga peranan pembesar ialah ketua pentadbir, ketua angkatan tentera. Kita bagi saja jawatan-jawatan tu. Kita dah dapat poin. Perbandingan antara hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Dia nak 8 markah pelajar. Kita juga telah jelas tadi. 1 undang-undang darat, 1 undang-undang laut. Yang ini sepatutnya kita buat dalam 2 perenggan yang berbeza. Okey, masa kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Ini contoh jawapan cikgu dah buat. Ini juga cikgu dah bagi jawapan yang pelajar boleh dapat dalam bentuk ini, tak ada masalah. Cuma kita nak pergi pada satu bahagian lagi. Bahagian yang terakhir anak-anak. 1.4.
soalan 1.4 ni, soalan ini ada 2 muka surat dia. 2 muka surat sahaja. Dia tanyakan tentang peranan sultan, peranan pembesar, peranan rakyat. Ada 3 peranan. Siapakah golongan pemerintah, pelajar? Dah tentu kita tahu. Bila sebut pemerintah, dia mesti sultan dan pembesar. Terus kita jawab. Di sini ada jawapan sultan dan pembesar. Macam modul Yapim. Apakah peranan sultan? Direct saja. Sultan, apa fungsi sultan? Menaungi rakyat, keselamatan. Pada cikgu soalan A dengan soalan B, pelajar tak ikut salah. Ya. Dia ada sistem piramid tu juga. Jelaskan peranan rakyat. Ini tiga negeri ni dia menyoal benda yang sama. Nanti kita cuba tengok. Peranan rakyat kepada pemerintah. Jadi, kalau kita tengok di sini pelajar, letakkan jawapan itu lebih mudah. Peranan rakyat dah tentu kita kena tahan setia. Jangan menderhaka. Menjadi tentera. Terlibat dalam sistem kerahan. Macam mana terlibat dalam aktiviti gotong royong? Senangnya soalan ni. Senang kalau kita baca. Sebab kalau soalan ini, kalau kita tengok pelajar, cikgu, saya tak boleh jawab lah. Ramai pelajar kata, mesej cikgu, saya tak boleh jawab soalan ni. Kenapa tak boleh jawab? Nyatakan mereka termasuk dalam golongan berikut. Siapa terlibat dalam golongan pemerintah, pelajar? Satu jawapan yang mudah. Siapa? On mic lah. Sultan, good, Yasmin. Sultan, pembesar. Dapat markah. Raja, Risikan. Okey lah Risikan, terima kasih Risikan hadir malam ni. Rakyat. Nyatakan mereka termasuk dalam golongan berikut. Rakyat. Rakyat siapa? Orang laut dan nelayan. Good. Hebat. Ramai pelajar boleh dapat 2 markah. 2 markah dalam tangan kita. Ini kita panggil nelayan. Ini kita panggil raja. Contoh. Walaupun dia tak ada, tak payah panjang-panjang. Okey, tukang. Okey. Bagaimana rakyat membuktikan kesetiaan kepada golongan pemerintah? Okey. Sama juga. Apa fungsi rakyat tadi? Apa tugas rakyat kepada pemerintah? Taat. Good, Nabil. Mentaati sama. Lagi, satu baru. Maka kita buat apa? 4. Sistem kerah, menjadi tentera. Good. Ramai pelajar boleh jawab. Tidak menerhaka. Jadi kita nampak pelajar, soalan ini, dia di mana? Dekat buku teks, menyertai majlis umum gotong royong tu dekat buku teks, cikgu dah letakkan di sini, nyatakan golongan. Ini sultan. Ini soalan perlis peranan pembesar. Ini paling banyaklah peranan rakyat. Soalan Terengganu. Bagaimana rakyat memberikan kesetiaan? Di sinilah kita nampak. Jawapannya senang. Dan yang terakhir, dah tentu kita tak dapat lagi soalan Terengganu. Manfaat. Ramai Pak Cikgu, manfaat di mana? Manfaat dia ada dekat buku. Biasanya belakang-belakang lah macam inilah. Dia macam kesimpulan. Kesan, manfaat, keuntungan. Kita nampak. Bila rakyat dengan raja ini, adanya hubungan rapat, apa jadi kepada negara? Ini pelajar boleh jawab menggunakan kaedah PES. Ingat pada cikgu dah, banyak cikgu-cikgu dah ajar kan? Bila ada hubungan rakyat dengan raja, apa jadi kepada politik? Apa jadi kepada ekonomi? Apa jadi kepada sosial? Pelajar. Okey. Kesejahteraan dan keharmonian. Good. Kalau Warasi dah bagi, itu dari segi sosial. Ekonomi macam mana? Bila rakyat dengan raja semua baik, politik stabil, Risikan. Ekonomi, ekonomi tak boleh stabil, Izrim. Bila politik stabil, kita tukar. Ekonomi maju ataupun meningkat. Good. Pelajar, kebanyakan soalan kebat, kita boleh gunakan kaedah PES ni. Jadi pelajar, kalau kita tengok, yang ini, cikgu pun dah letakkan jawapan lah untuk pelajar baca Rakyat Hidup Grup Bersatu Padu. Jadi pelajar boleh baca dan
Sedikit soalan objektif. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Cikgu ambil random soalan objektif pelajar. Mana? Sebelum kedatangan Barat. Fatihah C, ramai jawab C ni. Kalau kita tengok di sini, kita nampak jawapannya dengan jelas. Ramai pelajar jawab dengan betul. Terima kasih pelajar. Hebat. 2. Undang-undang aspek penting dan jadikan panduan. Apakah kepentingan undang-undang? Oh, ini soalan mudah. Apa tujuan undang-undang? Keamanan. Ada tak jawapan lain yang kontra sikit? Tak ada. Okay, kalau kita nampak di sini juga sama menjaminkan keamanan. Tahniah anak-anak. 2 soalan dah. 3. Ini gambar ini. Cikgu ni gambar apa? Cikgu ada pelajar tanya. Gambar apa ni cikgu? Tak belajar pun. Okey, menunjukkan kesetiaan. Good. Kita nampak, ramai juga pelajar betul. Tahniah pelajar. Jadi, semua bahan ini serba sedikit kita nampak. Next, kedaulatan pelajar. Antara berikut manakah berkaitan dengan konsep kedaulatan? Ini tentang 5 pun kita belajar ni. Udah. Yang ini, ramai jawab C. Menghindari campur tangan. Ada B. Di sini dah ada B dah. Melambangkan identiti. Macam mana kedaulatan boleh pergi identiti? Okey, tak apa. Kita tengok. Tapi majoritinya pelajar menjawab. Kedaulatan ini adalah apa? Melambangkan kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Hak mutlak. Jadi mana kita nak ambil? Good. Jadi pelajar, kita nampak perkongsian kita ni dah semakin habislah. Jadi pelajar, kita nampak kita pergi mana soalan susah-susah sikit. Senang-senang ni pelajar boleh jawab. Ada lagi tak? Yang ke-9 ni, hari ini. Apakah tanggungjawab Syah Bandar? Oh, ini mudah juga. Syah Bandar. Mengetik cukai. Okey, good pelajar. Okey, nampaknya pelajar ni bab 1 dia tak ada masalah lah. Jadi last pelajar, soalan yang terakhir. Kesultanan Melayu Melaka mengandungi 2 undang-undang. Hukum kanun, undang-undang laut. Kedua-dua di atas berdasarkan apa? Yang paling salah, mana kita nak potong? Yang nak salah ialah kena potong 3. Hukum karma. Mana lagi? Undang-undang sivil. 1 dan 4. Good pelajar. Jadi pelajar, sebenarnya bab 1 ni dia bukanlah sukar sangat. Banyak soalan objektif ni. Jadi pelajar boleh kuasailah. Macam mana kita nak kuasai, kita kuasailah buku teks pelajar. Kalau kita kuasai buku teks, datanglah soalan macam mana pun, saya yakin pelajar boleh jawab dengan baik. Nampak? Perkongsian kita ni walaupun sikit, insya-Allah saya harap dia bermakna dan dapat membantu pelajar. Terima kasih. Menguasai. Okey. Jadi, belum tutup lagi. Sudah, terima kasih dah. Okey, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah hari Jumaat malam 1 kita akan sambung bab yang kedua. Bab yang kedua. Jadi sama juga link yang sama, masa yang sama, hari Jumaat malam Sabtu. Kita akan jumpa lagi. InsyaAllah saya doakan anak-anak ini dipermudahkan urusan, mendapat kejayaan. Bukan setakat CDE. Kita nak dapat A dan ke atas. Terima kasih kepada anak-anak yang hadir. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa-apa bahan, kalau pelajar nak bertanya, boleh bertanya di grup kita santai sejarah SPM. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu. Saya. Terima kasih. Saya nak tanya yang